وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, muslimin dan muslimat, sidang jemaah, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada malam ni kita baru sahaja memasuki hari yang ke-11 Ramadan. Maknanya kita telah memulakan pada malam ni fasa yang kedua, fasa pertengahan daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan mudah-mudahan Allah rezekikan kita istiqamah dalam amal saleh sepanjang kita meneruskan saki-baki bulan Ramadan ini. Dan Alhamdulillah, pada malam ni kita akan menyambung perbahasan berkenaan dengan bab puasa juga yang terdapat di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Imamul Allamah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan topik kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, kita akan masuk kepada fasal yang ketujuh. Fasal yang ketujuh. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi man akala aw syariba nasiyan. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang makan atau minum dalam keadaan terlupa, iaitu ketika dia sedang berpuasa. Maknanya dia makan ketika dia sedang berpuasa, tapi dia terlupa yang dia puasa. Dia minum ketika dia sedang berpuasa dan dia terlupa yang dia sedang berpuasa. Jadi apakah petunjuk Nabi terhadap golongan ini? Maka disebutkan di sini oleh penulis kitab Al-Imam Ibnul Qayyim, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, isqatul qada'i amman akala aw syariba nasiyan. Nabi menggugurkan qada', maknanya tidak perlu qada'. Bila tidak perlu qada' puasa, maknanya puasa sah. Begitu maksud dia, begitu kefahaman kita. Nabi menggugurkan qada' terhadap mereka yang makan atau minum dalam keadaan terlupa ketika dia sedang berpuasa. Dan ini berdalilkan sebuah hadis yang sahih yang kita tahu, yang kita biasa dengar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala nasiyan aw syariba wa huwa shaim falyutimma shaumahu. Man akala nasiyan aw syariba wa huwa shaim. Terjemahannya, sesiapa yang makan dalam keadaan terlupa, aw syarib, atau dia minum dalam keadaan terlupa, wa huwa shaim, dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasa dia. Jadi bila Nabi kata hendaklah dia sempurnakan puasanya, maknanya Nabi menyifatkan dia masih dalam keadaan berpuasa walaupun dia telah makan. Dia masih dalam keadaan berpuasa walaupun dia telah minum. Kenapa? Dia minum dan dia makan tu bukan kehendak dia. Tetapi tengok jawapan Nabi, sambungan Nabi. Nabi kata, fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Sesungguhnya Allah yang telah memberi makan kepadanya dan Allah yang telah memberi minum kepadanya. Maknanya Nabi tidak nisbahkan perbuatan makan dan minum kepada orang tersebut, tapi Nabi nisbahkan perbuatan makan dan minum itu kepada Allah. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Allah yang memberi dia makan, Allah yang memberi dia minum. Kenapa? Yang tadi tu tidak dikira dia buat, kerana dia bukan buat atas kesedaran dia. Dia bukan buat atas dia ingat, dia terlupa. Oleh faktor itu, Nabi tidak mewajibkan qada kepada orang yang berpuasa dan dia makan dan minum dalam keadaan terlupa. Dan inilah antara kaedah penting dalam
fiqh. Kalau kita tengok kepada mazhab fiqh menyebut, sebahagiannya mengatakan bahawasanya kayu ukur yang dikira ialah sengaja ke tidak sengaja, sedar ke tidak sedar, dia ingat ke dia lupa. Yang ni yang kayu ukur dia. Maknanya kalau dia tak sengaja, tidak batal puasa. Kalau dia tidak sedar, maka dia tidak batal puasa. Kalau dia tidak ingat, maka tidak batal puasa. Nampak? Bahawasanya kayu ukur dia adalah sedar atau tidak sedar. Jadi jawapannya tidak sedar. Sengaja ke tak sengaja? Jadi tidak sengaja. Sebab hadis ni jelas menjadi sandaran. Inilah dalilnya yang menyebut kepada hal tersebut. Sehingga kan sebahagian ulama kita berpendapat, kalau seseorang itu dia minum air ketika dia sedang berpuasa, habis satu cawan. Satu cawan air tu, satu gelas air tu habis dia minum. Tapi selepas dia ditegur, bila ada orang perasan, orang nampak dia, orang kata, awak tak puasa ke? Dia kata, terlupa, dia kata. Tak sedar. Jadi puasa dia sah ke tidak? Kita kata puasa dia sah. Sebab dia terlupa. Walaupun satu cawan atau satu gelas air telah dia minum. Tapi kalau sengaja, satu sisip, satu teguk air pun batal. Itu kalau sengaja. Tapi kalau tak sengaja, dia tak kira kepada banyak atau sedikit. Kalau sengaja, sikit batal, banyak apatah lagi. Kalau tak sengaja, dia tak melihat kepada kuantiti. Tapi yang dilihat adalah sengaja ke tidak sengaja. Jadi hadis tadi yang kita baca adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Nabi SAW. Selesai perbahasan tersebut. Yang ke-8. Faslun fi haddihi sallallahu alaihi wasallam fil mufattirat. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Fi al-mufattirat. Al-mufattirat adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi dikatakan di sini adalah antara beberapa perkara yang membatal puasa di sisi Ibnul Qayyim rahimahullah. Wallazi sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, yang sahih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, anna allazi yuftiru bihi as-saim, perkara yang membatalkan puasa orang yang berpuasa. Yang pertama sekali al-aklu, iaitu makan. Iaitu makan. Tapi kita kena tambah makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja. Sebab kalau makan sahaja, boleh jadi tak sengaja. Kalau tak sengaja, dia kembali kepada fasal sebelum tu tadi. Fasal yang ke-7 yang kita kata petunjuk Nabi terhadap orang yang makan dan minum dalam keadaan terlupa ketika dia sedang berpuasa. Jadi kita kena tambah di sini al-aklu amdan, makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja membatalkan puasa. Maknanya makan tak sengaja tak batal puasa. Itu yang pertama. Dan makan ni dia tak mengikut kepada kuantiti lah. Kalau sengaja sedikit pun batal. Macam kalau sengaja tu kita makan satu biji kurma sahaja, nampak orang kata kecil je kurma. Dia tengok kurma tu macam daging kambing contohnya. Dia rasa Allah sedapnya, kata dia makan. Tapi kurma satu biji saja, habis makan. Batal tak puasa? Batal sebab sengaja. Nampak? Baik. Yang kedua, wasyurub, minum. Ini membatalkan puasa juga. Iaitu ketika dia sedang berpuasa, dalam tempoh subuh ke maghrib tu, dia minum. Ni pun kena tambah wasyurbu amdan, minum dengan sengaja. Minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja, satu cawan pun tak membatalkan puasa, macam kita sebut tadi. Dan yang ketiga, ini disebut oleh penulis kitab kita, al-hijamah. Antara perkara yang membatalkan puasa ini di sisi penulis kitab. Bahkan boleh jadi di sisi mazhab penulis kitab. Ibnul Qayyim ni macam kita tahulah, dia bermazhab Hambali. Dia bermazhab Hambali. Dia pun antara min kibari ulama il-Hanabilah adalah Ibnul Qayyim. Ini kita tak nafikan hakikat tersebut. Jadi dia kata yang ketiga membatal puasa ialah berbekam. Ialah berbekam. Dan ini sudah tentulah kerana ada sandarannya. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia lalu ke satu kawasan tu, kalau tak silap saya di Baqi'. Di Baqi'. Dan Nabi tengok di situ ada dua orang lelaki dalam bulan Ramadan di siang hari. Yang seorang tu dia buat bekam, yang seorang tu kena buat bekam.
Maknanya dilakukan bekam pada badan dia. Seorang yang buat, seorang yang kena buat. Jadi Nabi SAW kata, aftara al-hajim wal mahjum. Telah batal puasa orang yang melakukan bekam dan telah batal puasa orang yang dilakukan padanya bekam. Yang buat tu batal, yang kena buat pun batal puasa. Cuma sebenarnya hadis ini, kalau kita teliti, dia banyak hadis. Ada beberapa lagi riwayat, antaranya daripada Anas bin Malik, yang mana dia kata awalnya Nabi larang, antara perkara yang tak disukai adalah berbekam ketika sedang berpuasa. Kemudian kata perawi hadis tu dari kalangan sahabat, Nabi memberi rukhsah, keringanan kepada orang yang berpuasa untuk berbekam. Jadi ada riwayat yang menunjukkan Anas sendiri berbekam ketika dia sedang berpuasa. Ini sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi, dia tidak mungkin buat satu benda yang orang kata bercanggahan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada dua riwayat yang sebegini, apa yang kita punya metodologi macam mana? Apakah kita punya, orang kata, cara kita nak berinteraksi? Ini yang disebut cara-cara berinteraksi dengan dalil-dalil yang dilihat bercanggah. Bukan dalil tu bercanggah, kerana mustahil dalil-dalil ni kontradik. Sebab agama kita ni dia tidak sifat dia begitu. Tapi tengok bahasa yang saya gunakan, dalil-dalil yang dilihat bercanggah. Maknanya kita yang nampak bercanggah, tapi hakikatnya tidak bercanggah. Kita ni sebab kita terbatas. Pengetahuan terbatas, ilmu terbatas, maklumat terbatas. Jadi sebab itu ulama-ulama kita, kalau kita belajar usul fiqh, dia ada apa yang disebut sebagai turuq dafa'at ta'arud bainal adillah. Cara untuk kita merungkaikan percanggahan di antara dalil-dalil tertentu. Kerana ada beberapa situasi yang dilihat dalil bercanggah. Hadis dengan hadis. Contoh hadis yang paling mudah yang berkait dengan bulan puasa sekarang ni, iaitu hadis daripada Sayyidah Hafsah binti Umar. Hafsah kata radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, man lam yubayyiti siyam minal lail qabla al-fajri fala siyama lahu. Sesiapa yang tidak berniat puasa pada waktu malam sebelum fajar, iaitu sebelum subuh, maka tidak sah puasa dia. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Nabi. Daripada siapa? Hafsah. Jadi Nabi kata siapa yang tak berniat puasa pada waktu malam sebelum subuh, maka puasa dia tidak sah. Maknanya wajib berniat pada waktu malam untuk puasa. Kalau selepas subuh baru dia nak berniat, puasa dia tidak sah. Itu adalah mafhum hadis Hafsah. Tapi ada satu lagi hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata satu hari selepas solat subuh, Nabi pulang ke rumah dan Nabi tanya kepada Aisyah, hal indakum syai', ada makanan tak untuk kita sarapan? Jadi bila Nabi tanya selepas subuh ada makanan ke tidak, maknanya Nabi nak puasa ke tak nak puasa? Mestilah Nabi tak ada hajat pun nak puasa. Dan itu pun menunjukkan mestilah itu bukan bulan Ramadan, kerana takkan bulan Ramadan Nabi lepas subuh cari lauk. Itu kalau bulan takkan Nabi Ramadan begitu. Jadi itu maknanya itu bukan bulan Ramadan. Jadi Nabi di bulan luar Ramadan, dan pagi tu Nabi tak ada hasrat dan hajat nak berpuasa. Nabi tanya, hal indakum syai', ada tak makanan? Aisyah kata, tak ada apa wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, fa inni idzan asum. Kalau macam tu aku puasa, kata Nabi. Kalau macam tu aku berpuasa. Jadi ulama hadis mengatakan inilah isyarat Nabi baru berniat puasa ketika itu. Sedangkan waktu tu saya cakap tadi, selepas subuh ke sebelum subuh? Selepas subuh. Selepas subuh malam dah tamat. Selepas subuh siang telah bermula. Jadi kan bercanggah. Hadis Hafsah tadi kata wajib berniat waktu malam. Hadis Aisyah pula Nabi berniat selepas malam, maknanya selepas subuh, iaitu apabila telah mulanya siang. Dah macam mana zahirnya percanggahan berlaku, betul. Tapi ulama-ulama kita, mereka kata kalau kita nak merungkai percanggahan antara dalil-dalil yang kita nampak, ada 3 cara. Cara yang pertama, kita kena jam'u wa taufiq, himpunkan semua dalil, kemudian kita harmonikan. Kita himpunkan dalil, kita harmonikan. Kalau tak boleh jamak taufik ni, yang kedua kena tarjih. Tarjih ni kita pilih salah satu. Kalau A betul, B salah.
Kalau B betul, A salah. Macam tu. Dia mesti kena pilih salah satu. Tak boleh dua-dua diguna pakai. Tapi kalau jamak taufik, kita guna dua-dua cuma pada situasi berbeza. Paling utama, ulama kita akan jamak taufik. Himpun dan harmonikan dalil-dalil. Dan cara yang ketiga adalah nasakh. Nasakh ni maknanya satu riwayat yang kita nampak tu dia mesti nasikh. Dia mesti latest yang kemudian. Dan satu lagi riwayat yang dilihat bercanggah tu dia mesti mansukh. Mansukh ni makna dia apa? Dia yang previous, yang dah tak diguna pakai dah. Hukumnya telah dimansuhkan. Jadi, tapi dia punya flow macam mana? Dia punya flow jamak taufik dulu. Tak boleh tarjih, tak boleh nasakh. Begitu. Jadi kalau hadis yang puasa tadi, hadis Hafsah dengan hadis Aisyah, ulama kita buat apa? Ulama kita buat jamak taufik, himpun dan harmonikan. Iaitu dengan cara mereka kata, okey, hadis Hafsah kita letakkan pada puasa-puasa wajib sahaja. Maknanya untuk puasa wajib yang kena niat pada waktu malam. Manakala hadis Aisyah merujuk kepada puasa apa? Puasa-puasa sunat. Begitu. Maknanya kalau puasa sunat boleh berniat selagi belum zawal, iaitu selagi belum gelincir matahari. Selagi belum masuk waktu zuhur boleh berniat untuk puasa sunat. Itu yang ulama saya kata tadi, jamak taufik. Ini mazhab majoriti ulama. Kalau ada nampak bercanggahan antara dalil-dalil, kita himpun dan harmonikan. Dia macam dulu saya pernah sebut tentang isu Nabi kencing berdiri, Nabi kencing duduk. Dua-dua hadis sahih riwayat Bukhari, dan dalam keduanya ada dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari. Anda bayang menarik tak menarik? Dua-dua dalam sahih Bukhari. Tapi satu hadis Aisyah kata, siapa yang cerita kepada kamu Nabi pernah kencing berdiri, jangan kamu benarkan kata-kata dia. Maknanya jangan kamu percaya cakap dia. Kemudian kata Aisyah, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman qat, Nabi tak pernah kencing berdiri sekali pun. Tiba-tiba ada pula satu hadis daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah kata, satu hari apabila aku bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pergi ke tempat buang sampah satu kaum, iaitu Nabi pergi ke Subatah qaum. Subatah ni tempat buang sampah. Dan dia kata, aku nampak di situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Dan aku pun menjauh Nabi daripada Nabi, menjauhkan diri daripada Nabi SAW untuk baginda selesai hajat. Jadi ini nampak tak dia punya percanggahan? Satu kata Nabi tak pernah buang air dalam keadaan berdiri. Satu lagi kata Nabi pernah buang air dalam keadaan berdiri. Dah mana satu ni? Ini yang saya kata dalil-dalil yang dilihat bercanggah. Jadi cara ulama kita dia nak rungkaikan kekeliruan dan percanggahan. Cara dia macam mana? Dia jamak, dia taufik. Dia himpun dan dia harmonikan. Tak boleh dia tarjih, tak boleh dia nasakh. Macam tu. Dia mesti salah satu daripada tiga turutan tersebut. Jadi untuk yang isu kencing berdiri ni pun sama, digunakan jamak taufik. Jadi mereka kata begini, sunnah Nabi, kalau orang tanya apa sunnah Nabi, jawapannya sudah pasti kencing duduk. Ini sunnah Nabi. Perbuatan Nabi sekali-sekala tak menjadikan perbuatan tu sunnah. Bukan semua perbuatan Nabi ni dinilai sunnah. Macam contoh, kalau kita nampak kita ada sahabat-sahabat kita masuk tandas 2-3 orang, dia pun pergi kencing berdiri, kemudian dia ajak, jom kencing berdiri, Syekh, sunnah Syekh. Bolehkah kita terima kata kencing berdiri sunnah Nabi? Kita kata, kenapa kata kencing berdiri ni sunnah Nabi? Nabi pernah buat. Ingat, kalau benda yang Nabi buat sekali atau 2 kali, ini sebenarnya Nabi nak menjelaskan yang ia tidak haram, itu je. Sebab yang perbuatan yang dikira sunnah adalah yang Nabi lazimi hari-harian. Macam yang Aisyah ceritakan di rumah Nabi, macam mana Nabi duduk. Yang kita ni buang air dekat luar ni sekali-sekala, yang banyak di rumah. Jadi diketahui oleh pasangan. Dia tengok, isteri Nabi nampak. Maka sebab itu yang sunnahnya adalah kencing duduk. Perbuatan kencing berdiri apa hukum dia? Makruh. Ustaz, macam mana kata makruh sedang Nabi dah pernah buat? Dia tak menafikan. Nabi buat semata nak bagi tahu yang ia tidak haram, tanpa menafikan kemakruhan. Tanpa menafikan kemakruhan. Tapi bila disebut makruh, adakah makna haram buat? Tak. Itu yang kata ulama-ulama kita macam Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullah, dia bagi dawabit lagi. Dia kata kencing berdiri tidak haram. Dia kata yajuz, boleh, tetapi ada dawabit. Dia kata begitu.
Boleh tapi ada dhabit. Ini bagi lelaki lah, hadirin dan hadirat. Yang pertama dia kata mesti di kawasan tertutup. Satu. Yang kedua, aurat tidak terdedah. Yang ketiga, najis tidak terpercik pada pakaian, pada badan. Kalau boleh jaga ni, tak ada masalah untuk kita lakukan perkara tersebut. Jadi aurat tidak terdedah, tempat tertutup, air kencing tidak terpercik pada badan dan pakaian. Kena pastikan yang tu. Itu dia punya dawabit dia. Dia punya garis panduan dia. Jadi kita nampak ini baru kita faham. Sama juga macam isu orang duk kata ni baru-baru ni viral. Tentang ada budak masuk dalam masjid macam mayang tarawih ke isyak ke apa ke, dia tarik kursi salah seorang jemaah tu. Jadi jemaah tu dia nak duduk tu, tergolek dia, kesian dia, kita kata. Jadi bila dia jatuh tergolek tu orang duk bahas, boleh ke bawa budak-budak masuk dalam masjid? Itu satu video. Satu lagi video viral dekat Twitter juga. Dia jemaah perempuan pula, dia panjat belakang mak dia kata, siapa mak siapa dia kata, dia panjat. Dah panjat dia tampar pula kepala orang sebelah tu. Kesian makcik tu. Allah, kita kata. Tengah sembahyang dia pun nak ingat Allah, memang teringat Allah sungguh lah, kata pang kena tampar kepala dia. Jadi ketika itu orang pun duk bahas, boleh ke bawa budak-budak ni datang ke masjid apa semua kan. Jadi itu yang kita kata, jumhur ulama, majoriti ulama mazhab, mereka berpendapat bawa budak ni tengok kepada situasi. Dia ni mumayyiz ke tidak mumayyiz. Begitu. Mumayyiz ni kita sepakatlah, mumayyiz ni belum baligh. Maknanya dia belum mencapai usia baligh ataupun tahapan umur baligh. Para ulama kita dia sebut 3 kriteria mumayyiz. 3 kriteria mumayyiz. Bila dia cukup kriteria ni, dia mumayyiz. Yang pertama, dia boleh makan sendiri. Hadirin dan hadirat. Boleh makan sendiri. Bukan boleh masak sendiri. Masak kita pun tak erti. Dia boleh makan sendiri. Hadirin dan hadirat. Contoh kalau mak dia buat nasi, dia makan sampai habis. Itu mumayyiz lah tu. Boleh dah. Yang kedua, dia boleh minum sendiri. Maknanya boleh minum. Tak ada siapa, tak adalah nak kena ayah dia suap, mak dia suapkan. Tak. Dia dah boleh minum sendiri dah. Yang ni 5-6 tahun dah boleh buat dah. Minum sendiri. 7 tahun boleh buat. Dan yang ketiga, dia boleh pergi tandas sendiri dari sudut. Dia boleh qada hajat sendiri dan dia boleh istinja sendiri. Dia mumayyiz lah tu. Jadi kanak-kanak yang mumayyiz sama sekali tak ada larangan untuk dia hadir ke masjid. Sama sekali tidak ada larangan. Maknanya dia boleh hadir ke masjid kalau dia dah mumayyiz. Sebab kanak-kanak mumayyiz ni dia dah faham bahasa. Kalau dia semayang pun, kalau dia nak main-main ke, duk gelak-gelak bising ke, sekejap abah dia jeling mata je, dia dah takut dah. Sebab dia faham bahasa. Sebab itu dah 7 tahun. Tapi budak 7 bulan bawa masa kalau dia bising menangis, kita jeling mata kat dia, buat tak betuli kat kita. Contoh. Tak mumayyiz lagi. Jadi sebab itu kita tampak kita dah boleh bezakan. Begitu juga hadirin dan hadirat. Ulama kata bila mumayyiz boleh, maka untuk kanak-kanak yang bukan mumayyiz, belum mumayyiz lagi, dibawa ke masjid makruh perbuatan tu. Makruh bukan pada budak tu, budak mana ada hukum. Dia belum baligh. Hukum ni kepada orang yang berakal, orang yang Islam, orang yang baligh, itu hukum. Hukum tu kepada ibu bapa. Hukum kepada ibu bapa. Makruh hukum dia. Tapi ada orang kata, Ustaz, macam mana kita kata makruh? Kan Nabi pernah solat dukung cucu Nabi nama Umamah bintu Abil As. Kita kata betul. Nabi solat dukung bayi dalam masjid, itu nak menggambarkan bawa budak ni tidak haram. Itu dianya. Tanpa menafikan kemakruhan. Makruh tu makruh. Cuma bila Nabi buat, itu nak menunjuk yang ia tidak haram. Jadi sebab itu kita tengok Nabi solat pernah dukung baby. Betul tak? Cucu Nabi Umamah. Tuan-tuan, bila kata dukung budak ni, takkan budak tu maknanya budak tu masih bayi lah. Takkan Nabi dukung cucu umur 7 tahun. Takkan tengah semayang dukung cucu tu dipahami 10 tahun, 7 tahun. Tak. Jadi mesti dia dalam umur bayi lagi. Mesti baby lagi. Jadi Nabi solat. Nabi solat di masjid. Jadi berlaku tak bayi dia bawa masuk dalam masjid? Berlaku lah. Nabi yang buat. Tapi adakah itu menunjukkan ia tidak makruh? Kita kata tak. Dia makruh. Cuma adakah ia haram? Ia tidak haram. Jadi sebab itu ulama kata macam itulah. Sama dengan isu dengan kencing berdiri tadi. Konsep dia sama. Macam isu bawa binatang masuk dalam masjid. Apa hukumnya? Makruh. Ada orang kata, Ustaz, Nabi kan pernah tawaf di Kaabah naik unta. Kaabah kan dalam Masjidil Haram. Jadi Nabi bawa unta masuk masjid. Sama juga. Nabi bawa tu nak menunjukkan ia tidak haram.
Cuma adakah ia makruh? Jawapannya ia makruh. Makruh bawa masuk haiwan, bawa masuk kanak-kanak yang belum memayyiz ke dalam masjid. Tapi makruh adakah haram? Tak, ia tidak haram. Dan bila kita sebut bab makruh, saya selalu sebut kaedah fiqh mengatakan hukum makruh ni hilang jika ada keperluan. Macam boleh jadi kat rumah tak ada siapa, adalah hajat dia. Cuma kita kena kawal, kena pastikan, kena jaga supaya tidak membawa kepada implikasi-implikasi ni. Lagi dia pergi pecah handphone jemaah lain ke, lagi dia pergi pecah kereta orang ke, itu maksud dia. Hadirin dah hadirat. Jadi saya nak berbalik kepada isu yang kata membatal puasa ni. Di sisi Ibnul Qayyim, dia kata bekam. Jadi sebenarnya bekam ni ada beberapa riwayat. Tonton buka dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibnu Hajar dia senaraikan beberapa dalil yang berkaitan. Dua-dua hadis dia sebut. Ada hadis Nabi kata hijamah bekam ni batal puasa. Dan ada riwayat yang dikongsikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahawasanya bekam tidak batal puasa. Jadi ulama-ulama yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, mereka jawab begini. Mereka kata ini mazhab Syafi'i. Hadirin dah hadirat. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Mereka kata sebenarnya larangan berbekam bagi orang berpuasa ni, hadis yang kata orang bekam ni dan orang yang dilakukan bekam, orang yang melakukan bekam, puasa mereka berdua terbatal, hadis ini mansuh. Hadis ini mansuh. Mereka tengok kepada, kita nak tahu mansuh tak mansuh ni, kita kena tengok kepada tarikh. Kan kita kata macam ayat Quran kan dia ada tarikh nuzul dia. Macam ni turun dulu, ni turun di mana, ni begitu. Hadis pun sama. Jadi bila mereka teliti hadis yang menceritakan Nabi kata bekam tak batal puasa, yang ni datang kemudian. Bila dia datang kemudian, maknanya dia yang latest. Bila dia latest, maknanya dia nasikh. Dan yang hadis yang cerita Nabi bekam, Nabi kata batal puasa orang bekam ni, itu semuanya yang kemudian-kemudian. Yang kemudian-kemudian tu makna dia apa? Yang tu yang previous. Maknanya mansuh tu. Jadi sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia kata ia tidak membatalkan puasa. Cuma di sisi Ibnul Qayyim ia termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita nampaklah mazhab Syafi'i ada dalil, yang mazhab Ibnul Qayyim Hambali pun ada dalil. Dia isu bukan isu tak ada dalil, isu kepahaman tak ada dalil. Dia bukan mudah nak kata orang tak ada dalil. Bukan senang nak bina hukum tanpa dalil. Jadi kalau dia membina hukum, maknanya dia ada dalil lah tu. Cuma kepahaman tu berbeza. Lepas tu cara penilaian. Macam kawan ni mungkin dia ingat dalil hadis tu tidak mansuh. Kawan ni pula dia berpendapat hadis tu mansuh dengan hadis yang lain. Begitu. Ini cara kita memahami fiqh. Hadirin dan hadirat. Yang ketiga begitu. Yang keempat, kata Ibnul Qayyim, antara yang membatal puasa ialah al-qai'. Al-qai' ini muntah. Tapi kita kena tambah juga, iaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Sebab kita dah sebut dah hadis dia pada kuliah yang lepas kalau saya tak silap. Oh tak ada. Okey, saya sebut pada malam ni. Iaitu hadis yang berkaitan dengan muntah ini, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Hadis sahih Nabi kata, "Man zara'ahul qai' fala qada'a 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'." Pendek je hadis dia. Man zara'ahul qai', siapa yang muntah dalam keadaan tidak sengaja. Tak sengaja ni di luar kawalan dia. Boleh jadi badan dia rasa tak sedap, dia rasa tak selesa, pop dia muntah. Nabi kata man zara'ahul qai', maknanya muntah tu di luar kawalan dia berlaku. Nabi kata fala qada'a alaihi, tidak ada qada' atas diri dia. Bila tak ada qada', puasa sah ke batal? Bila tak ada qada', maknanya puasa adalah sah. Puasa adalah sah. Betul tak? Bila tak ada qada', puasa sah lah maksud dia. Jadi Nabi SAW sambung. Nabi kata wa man istaqa'a, dan istaqa'. Istaqa' ni maknanya dan siapa yang sengaja muntah. Sesiapa yang sengaja muntah. Maknanya dia sengaja. Macam contohnya ditekan-tekan perut dia tak ada rasa nak muntah pun. Dia tak ada rasa pening ke apa ke, tiba-tiba dia main tekan, masukkan jari dalam mulut, kemudian dia keluar sesuatu. Tapi Nabi kata wa man istaqa' fa 'alaihi al-qada'. Siapa yang muntah dengan sengaja, maka menjadi kewajipan ke atas diri dia untuk qada'. Qada' ni ganti puasa. Bila Nabi suruh dia qada', maknanya puasa dia batal lah. Maknanya bila Nabi suruh qada', maknanya puasa dia batal. Jadi sebab itu Ibnul Qayyim dia gunakan hadis tu sebagai dalil muntah membatalkan puasa. Tapi hadis tu menjelaskan kepada kita muntah kategori yang mana? Muntah dengan sengaja. Yang tu yang membatalkan puasa. Jadi ini yang keempat. Makan
minum, berbekam, muntah. Gitu. Yang kelima, antara perkara yang membatal puasa di sisi Ibn Al-Qayyim adalah wal Qur'anu dalun ala anna al-jima'a muftir. Dan Al-Quran menunjukkan bahawasanya perbuatan bersetubuh membatalkan puasa. Perbuatan bersetubuh membatalkan puasa. Ayat Quran mana yang Ibn Al-Qayyim rujuk ni? Sebab dia kata Quran kata bersetubuh batal puasa. Kat ayat Quran yang mana satu? Okey, ingat. Bila Quran dalalah ni, dalalah ni maknanya Al-Quran tunjuk. Jadi ada dalalah. Dalalah ni maknanya petunjuk daripada Quran. Tuan-tuan tengok ayat Quran ni Allah kata apa? Allah cerita ni tentang puasa ni. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Sambungannya uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itulah dalil dia. Jadi bila Ibn Al-Qayyim kata Al-Quran menunjukkan bahawasanya jima' membatalkan puasa, itulah dalil dia. Tapi ayat tu cerita macam ni. Ayat tu kata uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan buat kamu pada malam-malam puasa, dihalalkan buat kamu pada malam-malam puasa bersama dengan isteri kamu. Itu je ayat dia. Maknanya Quran nak bagi tahu dihalalkan untuk kamu malam puasa bersama dengan isteri kamu. Tapi tuan-tuan, kalau kita belajar usul fiqah, kita akan jelas Quran ni dia ada mantuq dan dia ada mafhum. Mafhum ni, perbahasan mafhum dalam usul fiqah, dia ada mafhum mukhalafah dan dia ada mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah ni kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris, opposite meaning, makna yang berlawanan. Contoh, apa yang berlawanan daripada sebutan dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bersama dengan isteri? Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bersama dengan isteri. Okey, lawan kepada halal apa? Haram. Jadi diharamkan bagi kamu, lawan kepada malam apa? Siang. Jadi diharamkan bagi kamu pada siang puasa bersama dengan isteri. Itulah cara mafhum mukhalafah. Dia mantuk dia, itu mantuknya uhilla lakum lailatas siyam. Mantuk ni yang ayat yang dituturkan oleh nas. Mafhum ni yang kita faham. Quran tak sebut, tapi yang kita faham gitulah. Dia kata mafhum mukhalafah, kefahaman yang berlawanan. Contohnya tadi lah, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bersama dengan isteri. Jadi mafhum mukhalafahnya diharamkan bagi kamu pada siang puasa bersama dengan isteri. Jadi kerana ia membatalkan puasa. Ini yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim. Dan itu yang kelima. Wala yasihhu anhu fil kuhli syai'. Dan tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang isu al-kuhul. Al-kuhul ni apa dia? Celak. Maknanya riwayat tentang celak ketika berpuasa, sama ada membatal atau tidak membatal puasa, tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata penulis kitab, wasahha anhu annahu kana yastaku wa huwa shaim. Telah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersiwak, iaitu baginda bersugi ketika baginda sedang berpuasa. Jadi siwak tu sahih, tapi berkenaan dengan Nabi pakai celak ke tidak, yang ni tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahirnya di sisi Ibnu Al-Qayyim, penulis kitab ni, yang membatal puasa 5 lah yang tu tadi. Makan, minum, berbekam, muntah dan juga hubungan suami isteri di siang hari. Tapi sebenarnya kita ikut banyak lagi perkara yang membatalkan puasa, cuma tak dimasukkan. Cuma bila dia tak masukkan tu, sama ada dia tak setuju lah, sama ada tak, ataupun di sisi dia tak kuat. Contohnya macam isu
Dalam mazhab Syafi'i dia tambah. Antara yang membatalkan puasa ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini dalam mazhab Syafi'i memang masyhur. Tu yang ada viral, ada istilah, ada orang kata ada ulama-ulama yang berpendapat onani tak membatalkan puasa. Memang tak nafikan, memang ulama-ulama sebahagian berpendapat begitu. Hadirin dan hadirat. Cuma saya nak mengajar kita ni kena insaf. Mengatakan onani tak batal puasa tak semestinya mengatakan dia halal. Tapi orang jahat ni dia tak ada insaf. Nampak tak dia punya perangai dia? Bila satu orang ulama contohnya, dia kata onani tak membatalkan puasa. Dia kata begitu sebab dia kata tak ada dalil yang menunjukkan onani membatalkan puasa. Dia kata begitu. Dia membina pandangan dia kerana di sisi dia dalil tak ada. Kita nak bina hukum mesti kena ada dalil, betul tak? Sebab normalnya macam tu lah. Ulama takkan dia nak keluar hukum ikut nafsu, dia mesti guna dalil. Tapi dia kata tak ada dalil yang kata onani batal puasa. Tapi sekali ada orang yang dengar ni, dia jahat, dia kata dia ni menghalalkan onani. Nampak ada punya jahat manusia. Tu kita kata manusia ni kalau dia tak ada insaf, teruk dia daripada haiwan. Hadirin dah. Kita nak jadi manusia yang munsif, yang insaf. Maknanya kita tak setuju dengan pandangan ni, tak apa. Tak setuju boleh. Tapi jangan kata apa orang tak kata. Kawan tu tak kata macam tu. Macam contoh, saya baru tulis semalam di Facebook saya tentang isu merokok. Batal puasa ke tak batal puasa? Ada ulama yang berpendapat rokok tak haram. Ada ulama itu memang saya rasa tuan-tuan pun tahu. Ada ulama yang berpendapat rokok tidak haram. Tapi boleh tak kita nak dengan jahat kita nak kata dia ni mesti merokok masa tengah puasa ni? Tak boleh. Dia kata benda tu tak haram, tak semestinya dia kata benda tu tak batalkan puasa. Di sisi dia contohlah, kalau ada ulama yang kata rokok tak haram, tapi di sisi dia benda tu batal puasa. Tapi bukan dia kata rokok tu haram, tak. Bukan semua benda yang membatalkan puasa tu benda haram. Tak. Bahkan bukan semua benda haram membatalkan puasa. Macam kita kata mencarut, maki hamun, menipu, ini semua haram tak? Batal puasa tak? Tak batal puasa. Tapi dia membatalkan pahala puasa, betul lah. Tapi puasa sah. Jadi cuma kita, bagi saya itulah, kita kena insaf. Hadirin dah ada, kena insaf. Jadi bila disebut tu, kalau kita tak setuju, kita datang ke hujah kita. Kalau macam saya untuk isu tu, saya akan cenderung kepada pandangan yang kata onani itu pun batalkan puasa. Apakah betul tak ada dalil? Kita kata sebenarnya ada dalil. Sebenarnya ada dalil. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, yang mana Allah kata yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini hadis yang kuat ni sebenarnya sebagai dalil yang menunjukkan onani batal puasa. Iaitu yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa tu Allah kata dalam hadis kursi, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan syahwatnya semata kerana aku, Allah kata. Jadi makan batal puasa tak? Batal. Minum batal puasa tak? Batal. Mendatangi syahwat membatalkan puasa juga. Termasuk mendatangi syahwat adalah onani dengan sengaja. Maknanya dia mengeluarkan air mani dengan sendiri. Ini maksud dia. Hadirin dah, itu pun termasuk dalam membatalkan puasa. Jadi kita boleh fahamlah kaedah-kaedah sebegini. Hadirin dah hadirat. Kemudian yang berikutnya, maknanya Nabi bersugi ketika Nabi berpuasa. Jadi kalau orang tanya, boleh tak berus gigi ketika puasa? Boleh, tak ada masalah. Dari sudut hukum boleh. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada sedikit perbezaan. Dia kata boleh selama mana belum zawal. Selama mana belum zawal. Zawal ni maksudnya apa? Gelincir matahari. Itu selama mana belum masuk waktu zuhur. Tapi di sisi mazhab Syafi'i, kalau selepas zuhur, dia dimakruhkan untuk dia berus gigi. Siwak ke, sugi ke, berus gigi ke. Ini makruh dalam mazhab Syafi'i selepas zuhur. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i dia ada dalil dia. Dia kata dalil dia, Allah kata wala khaluf fammis sa'im atyabu 'indallahi min rihil misk yaumal qiyamah. Perubahan bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih wangi di sisi Allah berbanding kasturi pada hari kiamat.
Jadi sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia tak selepas zuhur dia tak bagi dah buah gigi. Dengan tak bagi tu maknanya dia apa? Makruh lah. Tapi dia tak bagi sebab apa? Sebab akan menyebabkan perubahan bau mulut tu hilang. Dia kata sedangkan kita ni nak dapat fadilat tu. Kalau kita menghilangkan perubahan bau tu tak adalah dia pada pandangan dia lah, tak dapatlah fadilat tu. Sebab hadis tu jelas, sebab perubahan bau mulut orang yang berpuasa tu lebih wangi di sisi Allah berbanding haruman kasturi pada hari kiamat. Sebab tu dia mengkata makruh. Tapi asasnya bersiwak ni tidak orang kata membatalkan puasa. Nabi pernah buat ketika baginda sedang berpuasa. Kemudian hadirin dan hadirat, wa zakara al-Imam Ahmad anhu annahu kana yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'im. Imam Ahmad juga pernah menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda ni pernah mencurahkan air kepada kepala baginda ketika baginda sedang berpuasa. Maknanya ketika Nabi puasa, Nabi pernah curah ke air. Dan yang ni kita gunakan kepada perbuatan apa? Mandi lah. Mandi, hadirin dan hadirat. Bukan semata cuci kepala je, tapi mandi. Sebab orang bahas, apa hukum mandi ketika sedang berpuasa? Kita jawab, hukum mandi harus ketika sedang berpuasa. Dalil dia hadis ni ya. Nabi ketika sedang berpuasa, bila terlalu panas, Nabi curahkan air ke kepala baginda. Dia bukannya kita bila panas kita pergi minum air, minum batal lah puasa. Ini pergi curah air ke kepala, kita mandi macam biasa. Mandi tak ada masalah. Cuma sebahagian ulama' dia elakkan, macam dia tak galakkan untuk kita mandi ni ketika dah hampir-hampir nak berbuka puasa, hadirin dan hadirat. Jadi maknanya pada waktu itu memang kita dah kena buat preparation untuk berbuka, persediaan untuk berbuka. Jadi kesimpulannya, mandi ke curah air ketika sedang berpuasa ke kepala, yang ni tidak ada masalah. Hukum ni dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Jadi hadis ni riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Abu Daud rahimahullah. Dan kemudian yang berikutnya, yang kedua sebelum kita tutup, wa kana yatamadmadu wa yastanshiqu wa huwa sha'im. Ini kata Ibnul Qayyim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baginda berkumur. Madmadah ni berkumur. Ketika bulan puasa, Nabi nak ambil wuduk, Nabi berkumur. Nampak? Jadi bolehlah benda tu tidak membatalkan puasa. Berkumur tidak membatalkan puasa. Yang batal puasa kumur, minumlah air tu. Itu batal lah. Ni kalau kumur dan kita ludah, tak batal lah puasa. Tapi berkumur dia telan pula air tu. Tak boleh, batal puasa. Wa yastanshiq. Nabi istinsyaq. Istinsyaq ni masuk air dalam hidung. Ini sama juga ketika ambil wuduk. Ialah kita bulan puasa pun kita solat. Nak solat kena ambil wuduk. Jadi nak ambil wuduk ni kan dia ada sunat al-wuduk. Perkara-perkara sunat dalam wuduk. Antaranya basuh pergelangan tangan, kita berkumur, masuk air dalam hidung, itu. Jadi berkumur madmadah. Masuk air dalam hidung istinsyaq. Dan dalam ni kata Ibnul Qayyim, Nabi kita bila Nabi berwuduk ketika baginda sedang berpuasa, dua benda tu Nabi buat. Kumur pun Nabi buat, masuk air dalam hidung pun Nabi buat. Cuma dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, dia kata wa mana'a as-sa'ima minal mubalaghati fil istinsyaq. Cuma Nabi menghalang atau Nabi mencegah atau Nabi melarang orang yang berpuasa daripada berlebihan dalam istinsyaq. Nabi melarang orang yang berpuasa berlebihan dalam istinsyaq. Agak-agak sebab apa? Sebab tak nak kalau kita berlebihan, air itu akan masuk ke dalam badan. Dan inilah dalil kalau orang tanya, apakah dalil bagi mazhab Syafi'i yang kata masuk sesuatu ke dalam badan menerusi saluran terbuka membatalkan puasa? Inilah hadis dia. Sebab Nabi tak bagi istinsyaq ketika orang yang berpuasa. Nabi kata wa baligh fil istinsyaq, hendaklah kamu berlebihan dalam istinsyaq. Baligh fil istinsyaq tu maknanya dalam lagi, maknanya masuk ke air tu dalam lagi. Balik berlebihan dalam istinsyaq, illa an takuna saiman, melainkan kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi itulah dalil dia. Sebab kalau orang yang puasa dia berlebihan, air akan masuk ke dalam badan. Jadi itu yang menyebabkan, ini yang dalam, sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia tambah satu lagi, iaitu dia kata wusulu ain, masuknya ataupun sampainya ain. Ain ni benda yang boleh nampak dengan mata, ilal jauf, kepada bahagian dalam badan kita. Contohnya dalam perut ni,
Maknanya min manfazin maftuh, daripada saluran yang terbuka, seperti mulut, seperti hidung, seperti telinga, seperti kubul, seperti dubur. Ini adalah saluran-saluran terbuka. Jadi ini membatalkan puasa. Itulah dalilnya. Dalilnya wabaligh fil istinsya illa an takuna saiman. Okey, baik. Jadi Nabi melarang untuk orang yang berpuasa berlebih-lebihan dalam melakukan istinsyaq. Okey, baik. Kemudian Nabi kata wala saya minta maaf, Ibnul Qayyim kata, bukan Nabi kata. Ibnul Qayyim kata wala yasihhu anhu annahu ihtajama wa huwa shaim. Dan tidak sah sebarang riwayat pun daripada Nabi bahawasanya baginda berbekam ketika baginda sedang berpuasa. Maknanya riwayat yang mencerita Nabi bekam ketika puasa ni tak sahih di sisi Ibnul Qayyim. Maknanya tidak sahih Nabi berbekam ketika berpuasa. Tapi di sisi Ibnul Qayyim tadi, berbekam membatalkan puasa. Dalam mazhab Syafi'i tak batal puasa, sebab dia kata hadis tu dah mansuh. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia tambah. Dia kata apa? Kalau berbekam boleh menyebabkan badan kita letih sangat, nak berpuasa makruh berbekam. Kalau tidak, maka tidak makruh. Kalau tidak, maka ini kaedah-kaedah asas kita lah dalam bab fiqh ni. Saya rasa kita yang menguasai fiqh pun boleh jawab soalan-soalan sebegitu, hadirin dah. Macam memenatkan, meletihkan ni tidak. Dia apa yang menyebabkan kita semakin letih ketika puasa, elakkan. Sebab tu ada riwayat yang kata kalau tengah berperang, kemudian kalau peperangan tu meletihkan, nak dia berdepan dengan musuh, ketika itu bukalah puasa. Betul tak? Sampai ke tahap boleh buka puasa kalau dalam keadaan situasi peperangan, hadirin dah hadirat. Gitu. Baik, kita sambung sedikit lagi sebab kita tadi mula agak lewat, hadirin dah hadirat. Saya memang orang yang sangat, kalau 9.45 start 10.45 lah habis. Dia bukan 10.30 juga, 10.45. Walaupun dah 10.30 boleh tahan dekat tengah. Kata harapnya yang tuntun di rumah jangan tidur lagi lah. Kita sembang sahur sikit macam ni. Okey, baik. Kita tengok sikit kepada fasal yang ke-9. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi siyamit tatawwu'. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan puasa-puasa sunat. Berkenaan puasa-puasa sunat. Puasa ni dia ada dua lah dari sudut yang dituntut, iaitu puasa wajib, puasa sunat. Kalau puasa yang dilarang tu adalah puasa haram, puasa makruh. Itu ada juga. Puasa yang haram, puasa yang makruh. Cuma dari sudut dituntut ada dua. Wajib, sunat. Puasa wajib ni contoh dia apa? Contohnya puasa Ramadan. Contohnya puasa ganti. Contohnya puasa nazar. Contohnya puasa kafarah. Ini adalah puasa-puasa yang hukum dia wajib. Bahkan kalaulah pemerintah, kalau satu hari negara kita diuji dengan kemarau panjang, katalah begitu lama tak turun hujan, pemerintah kita faham agama dengan baik. Dia kata kita tak boleh tidak kena juga buat solat istisqa. Tapi dia kata sebelum kita solat istisqa, saya nak hari sebelum tu semua orang Islam kena puasa. Dia kata begitu. Jadi kalau pemerintah arahkan puasa untuk kita lakukan solat istisqa, wajib puasa tu. Ini disebut oleh para ulama kita. Sebab apa? So ini arahan pemerintah. Apa sahaja arahan pemerintah yang tidak bercanggah dengan Quran Sunnah wajib ditaati. Nampak tak? Kaedah dia macam tu. Sebab Quran kata ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah. Baik. Jadi dikata di sini kana sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta yuqal la yuftir. Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berpuasa, betapa bersungguhnya Nabi puasa sampai orang kata Nabi ni tak berbuka maaf. Nabi puasa lah. Macam orang kata Nabi ni tak berbuka puasa agaknya. Tapi dalam masa yang sama, wa yuftir hatta yuqal la yasum. Bila Nabi tak puasa tu, Nabi tak puasa betul-betul. Sampai orang kata Nabi memang tak puasa tunggu ni. Dan dikatakan wa mastakmala siyama syahri ghair Ramadan. Dan Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain daripada bulan Ramadan. Nabi tak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali dalam bulan Ramadan sahaja. Cuma kata penulis kitab, wa ma kana yasumu fi syahrin aksar mimma yasumu fi Sya'ban. Tidak ada bulan lain yang Nabi paling banyak berpuasa di dalamnya kecuali bulan apa? Bulan Sya'ban. Maknanya Nabi tidak berpuasa pada keseluruhan Sya'ban.
Tapi bulan Syaban ni Nabi banyak berpuasa dalam bulan Syaban berbanding bulan-bulan yang lain, tanpa menafikan bulan Ramadan adalah Nabi berpuasa sebulan penuh. Dan Nabi kita alhamdulillah pernah berpuasa Ramadan ni selama 9 kali. Nabi sempat berpuasa Ramadan selama 9 kali sahaja. Daripada 9 kali tu, 8 adalah dalam angka yang kurang. Maknanya 8 kali sebulan 29 kali je Ramadan. Sekali je Nabi sempat 30 hari Ramadan. Dan daripada 9 tu, 8, 29 hari, sekali je 30 hari. Begitulah untuk puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya, walam yakun yakhruj anhu syahrun hatta yasuma minhu. Dan tidak orang kata berlaku pada Nabi ni, iaitu Nabi keluar daripada satu bulan, melainkan Nabi pasti pernah berpuasa dalam bulan tersebut. Maknanya Nabi tidak akan keluar daripada mana-mana bulan, melainkan setiap bulan Nabi mesti akan ada puasa dalam bulan tersebut. Banyak sikit je. Sama ada tak banyak sikit, gitulah. Yang paling banyak Nabi puasa dalam sebulan, iaitu bukan puasa wajib, adalah bulan Syaban. Dalam bulan Syaban. Dan dikata di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumil isnaini wal khamis. Yataharra ni maknanya Nabi bersungguh dalam melakukan berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersungguh melakukan puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Yang ni kita masyhur lah, kita pun boleh faham, kita tahu. Kerana ada riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya ada. Bismillah. Dan disebutkan di sini yang terakhir, hadirin dan hadirat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftir ayyam al-bid fi hadar wala safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak berpuasa pada hari-hari putih. Maknanya Nabi sentiasa melazimilah. La yuftir tu maknanya tidak berbuka puasa. Tidak berbuka puasa tu tak puasa lah. Maknanya Nabi tak pernah tak puasa pada ayyam al-bid fi hadar wala safar. Ayyamul bid ni adalah hari-hari putih. Hari-hari putih merujuk kepada 13, 14, 15 hari bulan Hijrah. Hari bulan Hijrah. Maknanya 13 Ramadan, 14 Ramadan, 15 Ramadan. Tapi yang tu wajib lah. Tapi kalau bulan lain 13, 14, 15 Syaban, 13, 14, 15 Syawal. Yang ni kita dituntut. Puasa hari putih ni dituntut. Fadilatnya kalau kita buat tiap-tiap bulan puasa 3 hari hari putih, seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata penulis kitab rahimahullah, wa amma siyamu ashri Zulhijjah faqad ikhtulifa anhu fi. Adapun berpuasa pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Ini ulama khilaf. Nabi puasa ke tak puasa 10 awal Zulhijjah? Ini adalah afdalu ayyamid dunia, seafdal-afdal hari dalam dunia. 10 hari terawal Zulhijjah. Tapi tentang adakah Nabi berpuasa pada 10 awal Zulhijjah, ulama kita berbeza pendapat. Kata Ibnul Qayyim lah. Adapun berpuasa pada 6 hari dalam bulan Syawal, wa amma siyamu 6 ayyamin min Syawal fa sahha anhu annahu qala. Telah sahih daripada Nabi bahwasanya baginda bersabda, siyamuha ma'a Ramadan ya'dilu siyamad dahar. Berpuasa 6 hari dalam bulan Ramadan bersama dengan puasa bulan Ramadan menyamai puasa sepanjang tahun. Ini logik sebenarnya. Nabi kata siyamuha ma'a Ramadan. Maknanya puasa Ramadan kita buat seiring pula dengan 6 hari dalam bulan Syawal. Ramadan 30 hari campur dengan 6 hari dalam bulan Syawal, jumlahnya 36. Amalan kita akan digandakan 10. Jadi 36 kali 10 bersamaan 360. 360 adalah jumlah hari dalam setahun mengikut kalender hijrah. Sama kaedahnya dengan berpuasa pada hari-hari putih tadi. Kalaulah kita puasa hari-hari putih 3 hari setiap bulan, jadi 3 kali dengan 12, 36. 36 kali dengan 10, 360. Sama juga kaedah dia. Puasa hari putih tiap-tiap bulan dapat fadilat puasa sepanjang tahun. Puasa Ramadan dan disusuli dengan 6 hari dalam bulan Syawal dapat fadilat puasa sepanjang tahun juga. Hadirin dan hadirat.
Jadi selesai perbahasan kita setakat itu pada malam ni. Saya rasa memadai sekadar itu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kuliah akan datang. Jadi saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian, hadirin dan hadirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.